وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Jalannya penuh onak dan duri, puluhan tahun mereka berjuang. Penuh iman dan keyakinan, siksaan di dalam perjuangan, hati terhibur, jiwa bahagia kerana kekasih agungnya. Ujian demi ujian ditimpakan kepada mereka, disingkirkan dan dipinggirkan dari masyarakatnya, demi kerana Tuhan mereka tenang sahaja, yakin dan sangat bertawakal kepada Tuhan yang Esa. Sangat dalam rasa kehambaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekejap. Nak tinggi sikit. Okey, Allahu Akbar. Sorry. Di IG. Sorry jatuh. Okey, tindan pergi tinggi sikit. Okey, di IG, di Facebook Dr. Saad, Kak Comel. Kita bersiaran juga, dan juga di Facebook Ustazah Dr. Siti Mariam untuk perkongsian sirah. Selalunya live kita pada hari Khamis malam Jumaat. Sepatutnya malam ini. Tetapi disebabkan dalam bulan Ramadan, jadi kita buat pada hari Khamis juga waktu malam. Dengar tak? Okey. Jadi bagi kita waktu ni ada yang sibuk, waktu ni sediakan masakan, ada yang sibuk tengah siapkan juadah berbuka puasa, ada yang pulang daripada kerja. Okey, jadi yang tak sempat tengok, insya-Allah selepas ini pasti akan tengok dalam siaran yang dah dirakam. Sekejap. Macam mana nak bagi tinggi ni? Okey.
Afiq Azmi ya, terima kasih. Bersama Waalaikumsalam ya, terima kasih. Boleh share-sharekan lagi supaya ramai yang dapat manfaat, supaya ramai yang sedar sekarang ni baru live. Jadi sebelum kita live ni, okey baik, kita mulakan dulu dengan selawat Nabi. Selawat Nabi Muhammad SAW. Kita cuba ceritakan sikit ya. Sekejap. Apa nak asyik mana? Engkau laksana bulan purnama. Asyik ni ke? Sekejap. Okey, saya sementara tu boleh share-share dulu supaya ada yang mesedar sekarang. Mula live. Mana ni? Live Sirah Nabi. Sekejap. Okey, jom kita nasyid dulu. Pertamanya kita memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memuji bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nasyid. Siapa ni? Engkau laksana bulan purnama. Engkau laksana bulan purnama daripada kumpulan nasyid Qatrun Nada. Boleh dengar tak ni? Afiq Azmi dengar tak? Dekat IG dengar. Okey, dengar kan? Okey, dekat Facebook dengar. Okey, baik. Kita sama-sama selawat Nabi ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Engkau ibarat bulan purnama, cahaya penuhi alam buana. Seluruh makhluk merasa gembira mendapat rahmat dengan kehadirannya. Wahai Rasul, engkau Rasul pilihan, membawa cahaya Al-Quran agar manusia hidup bahagia, berkasih sayang berpadu dan aman. Kau pemimpin luar biasa, tiada pemimpin menandinginya. Kau berkata, engkau beramal, semua orang menghormatinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Kau pemimpin luar biasa, tiada pemimpin menandinginya. Kau berkata, engkau beramal, semua orang menghormatinya. Keberanianmu besi wajah, tidak gentar dengan musuh yang ada. Kau pemimpin yang bijaksana, akhlak mulia merubah dunia. Di waktu malam kau bagai rembulan, di waktu siang bagai matahari. Semua makhluk merasakannya, besar jasamu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Jom sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik, Abila Nasyid, engkau laksana bulan purnama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Okay, baik, kita mulakan siri perkongsian ilmu sirah nabawiyah. Siri yang ke-27 pada hari ini 22 hari bulan 4 2021. Okay, hari ini kita dah dalam bulan Ramadan pada 10 Ramadan. 10 hari ya kita dalam bulan Ramadan. Jadi waktu ni kita semak balik banyak mana dah kita mengaji Al-Quran, berapa juzuk dah kita mengaji Al-Quran. Okey. Jadi hari ni dah sampai 10 Ramadan. Sekejap sangat masa berlalu, sekejap sangat. Baru minggu lepas kita dah live waktu petang. Tiba-tiba hari ni dah sampai dah waktu petang untuk live kembali. Sirah Nabawiyah. Sekejap sangat. Siapa rasa sekejap sangat masa berlalu? Sekejap kan? Masa sangat cepat. Sangat cepat. Minggu lepas 15 hari bulan. Minggu ni dah 22 hari bulan hari ni. Minggu depan dah nuzul Quran. Minggu depan hari Khamis. Dan masa hari Khamis ialah nuzul Al-Quran. Okey, jadi pada hari ini kita akan teruskan dua bab, iaitu bab yang ke-48 dan 49. Sebelum itu marilah sama-sama kita bacakan dalam perkongsian ilmu. Kita mulakan dengan umul kitab. Kita niatkan buat seri paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga baginda, sahabat baginda, para rasul, orang-orang wali, orang soleh, orang mukmin, lelaki dan perempuan juga yang masih hidup ataupun juga yang dah meninggal dunia. Buat kedua ibu bapa kita, buat guru-guru kita, buat penulis kitab sirah sehingga sampailah penulisan sirah ke hingga hari ini, dan juga buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan karim. Allahu akram. Ramadan karim. Allahu akram. Kak Nurul Akmal, terima kasih. Sahabat di UKM dulu, terima kasih join sama-sama. Waalaikumsalam. Okay, yang ada yang join di IG, di Facebook Dr. Sa'ad dan juga di Facebook page Ustazah Dr. Siti Mariam untuk perkongsian sirah. Okay, yang ada bersama boleh terus share dalam grup. Okay, terus share dengan kawan-kawan supaya yang sedang masak tu boleh bersama-sama dengar sirah Nabi. Okay, yang tengah memandu boleh juga dengar sirah Nabi pada hari ini. Okay, baik, bab kita pada hari ini ialah bab 48. Okay, iaitu Nabi dikejar. Nabi dikejar dalam perjalanan Nabi nak melakukan hijrah. Nabi dikejar. Okay, bagaimana kisah Nabi dikejar? Kita akan dengar sebentar lagi. Kemudian, bab yang ke-49 iaitu 2 mukjizat Nabi. Dan ketika Nabi nak melakukan hijrah ni, Allah tunjukkan 2 mukjizat Nabi yang berlaku. Okey, baik. Kita terus dengan bab 48. Okay, insyaAllah yang tak sempat, insyaAllah lepas ini video ni akan terus berada dalam Facebook ni. Jadi bolehlah lepas ni yang tak sempat dengar pada hari ini boleh dengar selepas ni ya. Okey, sambungan minggu lepas Nabi dah keluar berhijrah. Nabi ke Gua Thur bersama dengan Abu Bakar. Okey, minggu lepas boleh rujuk kembali sirah minggu lepas. Nabi pergi ke Gua Thur. Jadi setelah Nabi dah berada di Gua Thur selama 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam maka Nabi nak keluar daripada Gua Thur. Okey, bersama dengan sahabatnya Abu Bakar. Jadi kali ni bukan Nabi dengan Abu Bakar sahaja yang akan pergi berhijrah ke Madinah, tetapi turut bersama dengan 2 orang manusia yang lain. Okey, turut bersama, selalu kita dengar dalam sirah Nabi iaitu Nabi dan bersama dengan Abu Bakar. Okey, jadi dalam ini kita ada lagi sebenarnya bersama dengan 2 orang lain, iaitu Amir bin Furaihah. Amir bin Furaihah ialah hamba sahaya Abu Bakar yang Abu Bakar dah bebaskan dia.
dah bebaskan dia. Dan juga Abdullah bin Uraiqiq, iaitu pakar nak tunjuk jalan ke Madinah, pakar penunjuk jalan. Dan waktu ini Abdullah bin Uraiqiq belum lagi memeluk Islam. Amir bin Furaihah dah Islam dan dia ditugaskan untuk bawa kambing ke Gua Thur. Tujuannya untuk apa? Untuk nak menutup jejak langkah Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Itu tugas Amir bin Furaihah. Manakala tugas Abdullah bin Uraiqiq itu ialah ketika dia diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menjaga 2 ekor unta. Sebenarnya Abdullah bin Uraiqiq ni orang musyrik, tak masuk Islam lagi. Tapi dia sangat bersimpati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Abu Bakar. Jadi tugas dia ialah menjaga 2 ekor unta yang Abu Bakar dah beli siap-siap dah. Abu Bakar dah beli dah 2 ekor unta untuk kegunaan Abu Bakar dengan Nabi berhijrah. Tapi tak tahu lagi nak berhijrah bila. Jadi Abu Bakar, Saidina Abu Bakar beli, tunggu sehingga sampai masa untuk berhijrah. Dan kali ini, pada dalam bab ini, maka Nabi dah diperintahkan untuk pergi berhijrah. Jadi Saidina Abu Bakar pesan kepada Abdullah bin Uraiqiq. Kata Abu Bakar, setelah 2 hari 3 malam nanti, kamu datanglah ke Gua Thur. Maksudnya dah setelah 2 hari 3 malam, kamu datang bawa unta ni. Ke Gua Thur. Jadi setelah 3 hari 2 malam, maka datanglah Abdullah bin Uraiqiq bawa 2 ekor unta tu ke Gua Thur. Jadi tujuan Abu Bakar upah Abdullah bin Uraiqiq ni tadilah sebagai sebab apa Abu Bakar upah Abdullah ni? Sebab Abdullah ni sebenarnya dia sangat jujur dan dia juga adalah orang yang sangat bersimpati terhadap dakwah Nabi walaupun dia belum lagi Islam. Dan juga dia mahir dalam perjalanan selok-belok sepanjang nak ke Madinah, bukan melalui jalan biasa. Tetapi jalan yang Nabi Abdullah bin Uraiqiq dah maklum kepada Nabi, jalan itu jalan yang kiranya melencong daripada arah sebenar untuk ke Madinah. Waalaikumsalam Iti Ustazah Siti Nur Syahida. Terima kasih bersama-sama sahabat di UKM juga dulu. Terima kasih berjumpa kita di Alam Maya. Okey, baik, kita teruskan. Kemudian jadi bila dah sampai masanya, Abdullah bin Uraiqiq pun dah setelah 3 hari 2 malam, Abdullah bin Uraiqiq pun datang membawa 2 unta tersebut. Jadi waktu ini Abu Bakar mintalah Nabi pilih. Wahai Nabi Muhammad SAW, pilihlah yang mana satu unta yang kamu nak naik dalam perjalanan kita nak pergi ke Madinah ni. Jadi waktu tu Saidina Abu Bakar nak bagi kat Nabi free lah unta ni. Tapi Nabi tak nak terima unta yang percuma. Nabi nak bayar. Nabi bayar. Nabi kata tak boleh, aku takkan terima kalau unta ni beri percuma kepada aku akan bayar unta ni. Berapa bayar? Waktu tu Abu Bakar tak nak terima sebenarnya. Abu Bakar tak nak terima bayaran daripada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya nak bagi unta tu untuk Nabi naik untuk pergi berhijrah. Tapi apabila Nabi minta juga Saidina Abu Bakar untuk terima, maka Abu Bakar pun terimalah bayarannya lebih kurang dalam 800 dirham. 800 dirham unta tu. Dan dikatakan unta ini bernama Qaswa. Unta yang Nabi nak naik nanti pergi ke Madinah ni namanya ialah Qaswa. Dan diriwayatkan unta ini termasuk dalam 10 ekor binatang yang 10 ekor binatang yang di dunia yang akan masuk syurga. Binatang yang dijamin 10 ekor binatang yang dijamin masuk syurga, termasuklah dengan binatang unta ni. Qaswa ni. Namanya Qaswa. Ini adalah unta yang dah dijamin masuk syurga. Jadi unta ni sebenarnya dihidup sehinggalah waktu Nabi wafat pun unta ni masih hidup lagi. Panjang unta ni waktu Nabi wafat, waktu Nabi wafat, unta ni masih hidup. Jadi ketika Nabi lakukan hijrah ni, lebih kurang umur Nabi berapa? Nabi diangkat menjadi Rasul, umur Nabi 40 tahun. Kemudian setelah 13 tahun, ni masuk ke tahun 14 kenabian. Lebih kurang umur Nabi waktu ni 53 tahun nak masuk 54 tahun. Macam tu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, umur 63 tahun. Maksudnya 10 tahun lagi unta tu masih hidup lagi. Qaswa ni. Jadi unta ni hidup sampai zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan dia mati tanpa disembelih. Unta ni mati mungkin keadaan tua. Mati tua. Bukan mati untuk sembelih makan lah. Dia mati dalam keadaan biasa. Binatang mati dalam keadaan biasa. Jadi waktu dah naik naik ni, Nabi naik unta bersama dengan Abdullah bin Uraiqiq, iaitu pakar penunjuk jalan nak ke Madinah. Abu Bakar As-Siddiq naik unta bersama dengan bekas hambanya Amir bin Furaihah. Jadi mereka berkongsi unta lah, 2 orang 1 unta. Jadi mereka pun bermulalah perjalanan. Perjalanan ni dah susun ada
taktiknya, ada muslihatnya. Jadi sepatutnya daripada Mekah, dan kita dah maklum sebelum ni, dari Mekah ke Madinah perlu melalui jalan ke utara, tetapi Nabi dah lencong ke arah selatan. Jadi Nabi lalu dulu ke Laut Merah, laluan ke daripada Gua Sur ke Tihamah, lalu ke Laut Merah, kemudian lencong kembali. Okey, kita akan dengarlah nanti sampailah Nabi ke Madinah, bukan melalui perjalanan biasa yang orang lain lalu untuk ke Madinah. Okey, jadi setelah beberapa hari mereka lalu ke Laut Merah, dalam tepi Laut Merah, dekat negeri Tihamah. Okey, jadi perjalanan ni panjang sikitlah. Perjalanan ni panjang lagi daripada perjalanan yang biasa sebab dah melencong. Okey, jadi banyaklah perkampungan yang Nabi sampai, Nabi singgah tempat Nabi lalui, banyak perkampungan di situ. Dan apabila sampailah di satu tempat bernama Al-Arash, okey, unta Nabi dah tak larat dah. Okey, waktu tu unta Nabi tak larat. Jadi waktu ini ada suku Aslam, okey, ada suku Aslam dekat perkampungan ni, diberikan satu unta kepada Nabi. Unta kiranya unta Nabi tunggang. Okey, waktu ni. Jadi dia pisahlah, kira Nabi, unta Sadiq Qaswal, satu lagi dibawa oleh Abdullah bin Uraiqi ni tadi. Okey, kemudian ketika nak berhijrah tu, ada yang bertanya, waktu nak, kan dah singgah ke kampung, setiap kampungan apa semua mestilah orang tanya, ni siapa? Okey, Abu Bakar selalu cakap apa jawapan Abu Bakar? Dia adalah penunjuk jalan. Abu Bakar jawab macam tu. Abu Bakar tak jawab Nabi. Okey, bila orang tanya siapa ni kan, bila sampai mestilah orang nak berkenalan, nak tahu siapa yang datang ke kampung mereka kan. Jadi cakap ini adalah penunjuk jalan. Bukan maksud Sayyidina Abu Bakar nak menipu, tetapi sebenarnya dari sudut tersiratnya memang betul lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penunjuk jalan yang benar, jalan kebenaran, iaitu jalan agama Islam. Okey, gitulah ceritanya ketika dalam melakukan perjalanan ke Madinah. Okey, jadi ketika di Mekah, Abu Jahal dah buat tawaran. Okey, tadi minggu lepas pun kita dah maklumkan bahawa Abu Jahal dah buat tawaran. Tawarannya ialah siapa yang dapat menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada hidup ataupun meninggal dunia, okey, ataupun dibunuh, okey, akan diberikan 100 ekor unta. Ganjaran dia 100 ekor unta. Yang mana 100 ekor unta tu akan diberikan, jadi tak dapat menarik perhatian. Ramai orang mulalah rasa terbayang-bayang, dapat seekor unta, jadi orang kaya lah kan. Tangkap Nabi pun, jadi kena carilah Nabi. Walau macam mana pun kalau nak dapat tawaran tu, kena cari juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, setelah Nabi dah berjalan, sampailah ke satu perkampungan Qudaydin dekat dengan Rabi'. Okey, sampai situ tiba-tiba seorang lelaki dia nampak rombongan Nabi ni. Ada seorang lelaki ni nampak dan dia yakin itu adalah rombongan Nabi. Waktu ni kiranya tawaran ni dah merebak lah kan. Orang dah mula bercerita. Kata tangkaplah Nabi Muhammad SAW ni, orang Mekah ni, kalau tangkap ni kita akan dapat unta apa semua sebagainya. Jadi waktu tu sampailah ke tempat tu pun dah sampai. Jadi waktu ni ada seorang lelaki nampak dan dia terus balik ke perkampungan dia. Dia terus jumpa ketua dia. Ketua dia bernama Suraqah bin Malik. Okey, daripada ketua kaum Mudlij. Nama ketua tu ialah Suraqah bin Malik. Nama Suraqah ni pasti kalau orang yang pernah baca sirah Nabi, famous lah kan. Suraqah, pernah dengar kan nama Suraqah, iaitu yang nak bawa kuda. Kita akan teruskan. Okey, Suraqah ni. Jadi Suraqah ni dia kata apa? Dia orang lelaki kaum ni cakap apa? Wahai ketua, wahai Suraqah, kata, wahai tuanku, tadi saya ada nampak satu rombongan. Okay, saya yakin itu adalah rombongan Muhammad dengan kawannya, orang Quraisy. Saya yakin itulah adalah orang Quraisy. Jadi saya nampak tadi sedang bergerak dekat tepi Laut Merah. Okey, dan dengan naik unta. Dan saya rasa itu mesti rombongan yang dicari-cari oleh orang Mekah, Quraisy Mekah. Okey, jadi Suraqah bin Malik ni dengar je, terus terbayang 100 ekor unta dekat mata dia. Okay, terus terbayang tawaran Abu Jahal. Jadi Suraqah ni ketua, dia sebenarnya adalah seorang ketua yang sangat licik, dan dia juga adalah pakar dalam peperangan. Dia pakar dalam menaiki kuda. Maksudnya dia, sebab itulah dia angkat ketua kan. Kalau sebab tu dia ketua kaum ni, sebab dia bukannya orang biasa-biasa. Jadi maksudnya dia adalah seorang yang pandai, cerdik. Jadi waktu tu dia tak nak orang lain tahu. Dia tak nak pengikut dia tahu. Satgi kena kongsi. Kalau tahu dia kena kongsi pula satu ekor unta tu. Jadi apa kata ketua dia ni? Apa kata Suraqah kepada orang yang bawa? Dia kata, itu bukan rombongan Muhammad tu, itu mesti orang yang nak cari barang. Sebab sebelum tu ada berlaku kisah, ada rombongan yang mencari barang mereka yang hilang. Jadi dia gunakan alasan itu. Suraqah ni gunakan alasan itu untuk
mengatakan bahawa itu bukan rombongan Muhammad, itu adalah orang yang jadi mereka ni macam percayalah ketua mereka cakap macam tu kan. Jadi waktu tu Suraqah bersama dengan pengikut dia kata tak apa semua pulang, baliklah rumah. Okey, semua baliklah rehat. Dia tak mau ada pengikut bersama dengan dia. Jadi waktu tu Suraqah balik rumah, terus pakai pakaian siap-siap, bubuh pedang, bubuh alatan, kira alatan lah untuk dibawa kan. Jadi alatan perang apa semua sebagainya untuk pertahanan diri. Dia pun terus naik kuda terus pergi ke tepi Laut Merah. Akhir sekali pergi cari, dan Suraqah ni nampaklah 4 orang dalam rombongan tadi, iaitu rombongan Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar, Amir bin Furaiha dan Abdullah bin Uraiqi, penunjuk jalan ni kan. Jadi sepanjang perjalanan tu sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq sangat resah gelisah. Sebab dia takut sakit ada orang nampak mereka. Dan tiba-tiba apa yang dia rasakan tu betul. Tiba-tiba dia nampak ada kuda yang datang ikut. Dia dengar ada kuda yang datang. Jadi waktu tu Abu Bakar pun beritahulah, wahai Rasulullah SAW, sekarang dekat belakang kita ada orang ni. Kalaulah orang ni tarik panah, mesti kena kita punya. Waktu tu Nabi Muhammad SAW teruskan. Nabi Muhammad SAW waktu tu baca Quran, terus tanpa tengok belakang. Jadi sehingga kan dikatakan lebih kurang dalam 3 kali jugalah. Sampai kata, wahai Rasulullah, tolonglah, doa lah ke Allah selamatkan kita. Apa Rasulullah jawab? Wahai sahabatku, janganlah susah hati. Kan Allah ada bersama dengan kita. Nabi cakap macam tu. Jadi sebab terlalu sayang kan, sampai kan Abu Bakar tiba-tiba rasa nak menangis. Sebab dia dengar dah derapan kuda tu kuat. Dia dengar dah derapan kuda tu nak dekat sampai. Dan dia nampak dah kalau lah orang yang membawa kuda ni panah, memang akan kena Nabi Muhammad SAW, memang akan kena Abu Bakar. Memang akan kena rombongan mereka tu. Jadi waktu ni Abu Bakar kata, aku tak bimbang pun diri aku. Aku bimbangkan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia kena tak apa. Tapi dia tak mahu Nabi Muhammad SAW kena. Sampai menangis-nangis, sedih sangat Abu Bakar ni. Okey, waktu itulah Nabi Muhammad SAW jawab apa? Wahai sahabatku, Allah ada bersama kita. Dia tenangkan lagi ayat dia. Okey, la tahzan, janganlah sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah ada bersama kita, jangan sedih. Jadi kemudian lepas tu Nabi Muhammad SAW berdoa. Wahai Tuhanku, antara maksudnya ya. Okey, cukupkanlah kami dengan dia sekehendak Engkau. Maksudnya buatlah apa-apa saja. Mengikut apa yang Engkau kehendaki. Nabi Muhammad SAW berdoa. Jadi setelah selesai sahaja Nabi Muhammad SAW berdoa, tiba-tiba kuda yang Suraqah naik tu rebah. Jatuh. Kuda tu jatuh dan Suraqah terpelanting. Jatuh terpelanting. Jadi cepat-cepat Suraqah bangun, pergi balik ke kuda dia tu, sambung lagi nak kejar Nabi. Jadi dia, setelah nak dekat dengan Nabi tu lagi, Suraqah dengar ayat Nabi doa. Suraqah dengar doa Nabi. Apa doa Nabi? Okey, jadi waktu tu dia dengar kata Allah minta pertolongan daripada Allah. Tiba-tiba waktu tu jatuh lagi kuda. Kuda dia jatuh lagi dan Suraqah pun terpelanting lagi ke belakang. Jadi dah kali kedua. Jadi waktu tu inilah bila dah kali ketiga tu, tiba-tiba kali ni dia kejar lagi Nabi Muhammad SAW. Tapi kali ketiga ini kuda dia tak jatuh dah, tak terlatih. Tapi kaki kuda itu terbenam dalam tanah. Kaki kuda terbenam dalam tanah. Masuk sampai, dikatakan sampai paras lutut. Okey, jatuh sampai paras lutut. Jadi Suraqah pun pastilah terpelanting. Jadi nak tarik kaki kuda tak boleh dah. Jadi dia bangun, dia tarik tak boleh dah. Sampai kan waktu tu dia nampak asap keluar daripada kaki kuda dia tu. Maksudnya dah dia rasa macam dalam dah kan. Kuda tu masuk dalam tanah. Memang tak boleh tarik. Waktu tu lah dia pandang Nabi dah jauh ke depan. Terus dia menjerit, wahai Muhammad. Suraqah menjerit, wahai Muhammad, tolonglah lepaskan kuda aku ni. Tolonglah wahai Muhammad. Aku berjanji aku tak akan kejar kamu lagi. Waktu tu. Jadi Nabi dengan rombongan ini berhentilah kan kenderaan apa, berhentikan unta yang mereka naik ni, dan waktu tu sungguh-sungguhlah patah balik pergi ke Suraqah dengan kudanya. Waktu ni Suraqah bersungguh-sungguh minta maaf. Dia kata tak mau buat lagi apa semua, dan akhir sekali Nabi doa, barulah kudanya tu terangkat daripada tanah. Jadi dia pun janji, Suraqah janji, dia kata, aku mohonlah kamu tak berendamlah dengan aku. Aku mohon kamu tak berendamlah aku sebab perkara ni. Dan juga Suraqah minta kepada Nabi untuk tulis satu perjanjian. Dia kata, tuliskan aku satu perjanjian agar satu hari nanti surat ini dapat jadikan bukti. Okey. Jadi waktu ni Abu Bakar pun keluarkanlah surat perjanjian. Sebab apa keluarkan tulis surat perjanjian ni? Sebab Nabi asalnya minta kepada Suraqah untuk nak
sorokkan, diamkan. Jangan beritahu kat orang lain kata Nabi Muhammad SAW melalui jalan tu. Sebab nanti akan ada yang kejar mereka. Jadi Abu Surakah kata, okay, kalau nak buat perjanjian begitu boleh. Tapi kita sama-sama janjilah. Nabi Muhammad pun perlu tulis surat perjanjian kepada dia untuk keamanan Surakah. Jadi waktu tu Sayyidina Abu Bakar keluarkan alat tulis yang dibawa. Tujuan dibawa alat tulis tu ialah ketika sampainya wahyu, Sayyidina Abu Bakar boleh tulis dengan alat tulis. Jadi waktu tu Amir bin Furahiyah pun ambil sepotong tulang dan tuliskan surat perjanjian tu. Okey, jadi waktu tu sebenarnya kisah Surakah bin Malik ni ada dua versi. Okey, ada dua versi. Ni satu versi. Okey, satu versi lain maksudnya perawi daripada penulis kitab sirah yang lain menulis. Kita inilah sirah ni kata ada dua versi cerita tentang Surakah. Ni tebal ni. Sekarang ni kita baru bab yang ke 48 49 sampai sini baru. Okey, lebih kurang sini. Maksudnya lebih kurang ni. Ada 200 lebih. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz Zaju. Selamat berpuasa Ustaz Zaju tengah masak. Baik. Terima kasih yang bersama dengan di IG, di Facebook. Terus share, kongsikan sambil-sambil masak, boleh sambil-sambil dengar. Okey, sambil-sambil bawa kereta pulang bekerja, boleh sambil-sambil kita mendengar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sekarang masuklah kepada versi kedua tentang Surakah bin Malik ni. Okey, versi kedua tentang bagaimana berlakunya Surakah ni kejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Versi kedua, jadi ketika kuda ni, kalau tadi dia kata rebah barulah tenggelam kan. Tapi kalau versi kedua dia kata ketika Surakah kejar. Kali pertama dia nak sampai kepada Nabi dah. Dia tak dengar doa Nabi. Doa Nabi berdoa untuk supaya Allah buatlah apa ikut kehendak Allah kepada dia yang kejar. Jadi waktu tu kuda dia, kaki dia dah terperasuk ke dalam tanah. Okey, dah masuk dalam tanah kali pertama. Terus Surakah pun minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW sebab tak boleh tarik dah. Kali pertama ni kiranya waktu ni dia rasa pelik. Dia kata, kenapa kuda dia boleh jatuh sedangkan dia adalah seorang ketua tentera yang hebat. Yang kiranya dia adalah orang yang bawa kuda pun kira orang yang hebat lah, pakar lah dalam peperangan apa semua kira. Jadi dia pelik macam mana kuda dia boleh jatuh. Jadi waktu tu Nabi datang selamatkan. Jadi dia pun janji, dia kata dia takkan buat sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bila dia tengok Nabi Muhammad SAW berjalan bersama dengan rombongan dia, tiba-tiba datanglah bisikan iblis dan syaitan. Okey, waktu tu dia rasa macam dia terbayang 100 ekor unta yang Abu Jahal nak bagikan tu. Dia terbayangkan, kemudian dia kejar balik. Dia nak bunuh lagi Nabi Muhammad SAW bersama dengan rombongan dia tu. Jadi waktu tu dia nak kejar, tiba terperosok lagi kaki unta dia dalam tanah. Dia nak kejar lagi. Tiba-tiba bila masuk tu, nak bangun tak boleh. Tarik tak boleh. Jadi tak ada pilihan lagi dah. Kali ni kena juga panggil Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi nak tolong dia? Kalau tidak, matilah mereka di situ. Sebab itu adalah laluan yang jarang orang lalu. Jarang orang lalu. Jadi waktu tu Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar pun berpaling, selamatkan lagi Surakah. Okey, jadi waktu tu dia kata, wahai Muhammad, tolong aku. Ya, siapa? Mia. Ya, dah Mia. Buat awal. Damia daripada minggu lepas. Dalam bulan Ramadan, Damia buat petang. Damia tolong mak masak ke? Okey, baik. Buat petang sepanjang Ramadan. Dalam Ramadan ada 4 kali hari Khamis. Lebih kurang kita buat petang, 5 petang. Jadi yang biasa dah buat malam, kita tak perasan dah kita dah ubah. Dalam bulan Ramadan ni sahaja kita buat pukul 5 sehingga pukul 6 lebih kurang. Ya, Damia. Okey, baik. Kita nak masuk dah bab yang ke-49 ni. Sekejap. Jadi, ni cerita tentang Nabi nak pergi berhijrah dalam perjalanan lagi ni. Okey. Mia, ingat tau setiap hari Khamis 5 petang. Tapi waktu Ramadan je, Mia. Hari Khamis minggu depan sekali. Hari Khamis sekali lagi bulan 5. Lepas tu dah raya. Okey, sekejap masa berlalu. Hari ni dah 10 Ramadan. Okey, baik. Jadi tadi, macam tadi juga. Jadi kali ni jatuh lagi, dia minta balik Nabi Muhammad SAW untuk selamatkan. Maksudnya versi kedua ni sikit je lah. Dia kata, yang tadi yang pertama, kuda dia rebah jatuh dan terperosok. Tapi kali kedua ni 3 kali kuda dia memang masuk dalam tanah.
Kaki kuda memang masuk dalam tanah. Ni versi yang kedua. Jadi waktu tu bila dah dia minta tolonglah Nabi, tolonglah selamatkanlah kuda ni. Kaki kuda ni, waktu Nabi Muhammad SAW doa dan keluarlah kaki kuda tu daripada tanah tersebut. Jadi macam tadi juga lebih kurang sama dia mintakan kepada Nabi SAW, Suraqah minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk dituliskan surat perjanjian. Yang ni pun versi kedua pun lebih kurang macam tadi juga. Kemudian dia minta tu sebagai bukti antara aku dan kamu. Tu katanya, kata Suraqah. Dan sebenarnya surat Nabi ni sangat berguna rupanya. Suraqah ni, kalau Waraqah bin Naufal tu siapa dia? Sepupu Nabi kan. Waraqah bin Naufal tu sepupu Nabi. Yang ini adalah Suraqah bin Malik yang mengejar Nabi. Okey, jadi Suraqah ni, surat ni tadi yang ditulis ni sangat berguna ketika mana peperangan Hunain. Perang Hunain nanti, ketika orang Islam, tentera Islam memerangi tentera Taif, peperangan Hunain nanti waktu itu tentera Taif kalah. Jadi waktu ini Suraqah ditawan. Suraqah yang mengejar Nabi Muhammad SAW ni ditawan ketika peperangan Hunain. Jadi waktu inilah Suraqah ni keluarkan balik surat tu. Dia keluarkan balik surat Nabi Muhammad SAW tulis ni. Okey. Jadi dikeluarkan ini adalah surat keamanan ni. Satu ketika dulu aku pernah janji, aku pernah simpan rahsia Nabi Muhammad ni. Jadi kalau sekiranya aku ditawan ke aku sebagainya, surat inilah yang akan membebaskan aku. Jadi waktu tu tentera Islam pun baca-baca surat tu, tunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dan dimerdekakan, dilepaskan. Asalnya dia ditawan dalam peperangan Hunain. Jadi dilepaskan disebabkan surat tu. Jadi selepas peperangan Hunain itulah barulah Suraqah bin Malik memeluk agama Islam. Suraqah yang kejar Nabi tadi tu, dia memeluk Islam setelah peperangan Hunain. Kita akan dengar nanti detail peperangan Hunain akan datang, siri akan datang. Jadi cuma nak maklum kata Suraqah ni bila Islam, dia Islam ketika peperangan Hunain. Jadi ni habis satu tajuk, bab 48. Sekarang kita masuk bab 49. Dalam bab 49 diceritakan dua mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku ketika dalam perjalanan Nabi nak ke Madinah. Ada dua mukjizat. Mukjizat yang pertama ialah berlaku ketika Suraqah ni, Suraqah bin Naufal ni, setelah Nabi dah maafkan Suraqah, dah selesai semua, dah tulis surat perjanjian apa semua. Suraqah ni pun ceritalah kepada Nabi Muhammad SAW sebab apa yang dia nak sangat nak bunuh Nabi, nak ambil Nabi ni. Sebab apa? Sebab dia kata dia terbayangkan 100 ekor unta yang dijanjikan oleh Abu Jahal. Dia terbayangkan 100 ekor unta tu, jadi dia rasakan tawaran tu sangat menarik. Sebab itulah dia rasa dia nak bunuh juga Nabi ataupun dia nak tangkap juga Nabi. Jadi waktu Nabi dengar cerita tu, Nabi senyum je lah. Nabi senyum je. Dia tahulah itu tawaran yang dibuat oleh Abu Jahal. Maksudnya semua orang tengah mencari Nabi lah ni. Nak dapatkan tawaran tu. Jadi kemudian sebelum Suraqah ni pulang ke perkampungan dia, Suraqah nak beri, kalau kan dia bawa tadi alatan perang kan, dia bawa kiranya alatan pedang apa semua tu lah yang dia nak bunuh Nabi tu, dia bawa tadi tu. Dia kata dia nak bagi kepada Nabi. Dia kata sekarang ni aku nak buat jasa kepada rombongan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia nak berikan alatan pedang tu kepada Nabi untuk perjalanan hijrah ni. Tetapi Nabi menolak. Nabi cakap apa, kalau kami bawa, perjalanan kami ni akan jadi satu beban. Sebab kami pun dah berat kan. Jadi kalau bawa juga akan jadi berat lah dengan pedang yang nak dibawa nanti. Jadi waktu tu Nabi cuma harap dekat Suraqah ialah satu je, iaitu supaya jangan beritahu siapa-siapa tentang perjalanan Nabi bersama rombongan ni ke Madinah. Jangan beritahu siapa. Jadi Suraqah pun janji. Dia berjanji tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa rahsia ni. Waktu tu lah Nabi melihat keikhlasan Suraqah nak simpan rahsia. Dan apa kata-kata Nabi kepada Suraqah, antara kata Nabi Muhammad SAW kepada Suraqah, kata Nabi, wahai Suraqah, sesungguhnya engkau satu hari kelak nanti kamu akan dipakaikan perhiasan berupa gelang dengan mahkota emas milik Kisra, Raja Rom Parsi. Ada satu riwayat lagi kata diceritakan bahawa Nabi Muhammad cakap macam ni, nak tak satu hari nanti, kamu nak tak bagaimana satu hari nanti, satu masa nanti kelak, kamu akan dipakaikan emas mahkota Raja Kisra Parsi. Waktu tu Suraqah macam pelik. Kamu ni pun Muhammad, orang nak kejar, nak bunuh, macam mana pula nak dapat Raja Kisra Parsi tadi tu punya emas apa semua kan. Jadi waktu tu tak logik lah kan. Sebab Nabi pun nak ditangkap, dibunuh. Entah perjalanan ke depan pun nanti akan dibunuh. Jadi macam mana Nabi boleh cakap begitu? Jadi Nabi dah nampak ke depan bahawa satu masa nanti Islam akan menawan Kisra negara Rom.
Okey, Raja Kisra Parsi. Jadi waktu tu ternyata janji Nabi ni, inilah antara mukjizat Nabi. Maksudnya Nabi bercakap kepada Suraqah ni, Nabi cakap kata nak pakaikan nanti Suraqah satu masa nanti akan dipakaikan mahkota emas Raja Kisra Parsi ni, ternyata benar. Tapi bukan berlaku waktu tu. Berlaku setelah beberapa tahun ketika zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Maksudnya waktu tu Nabi Muhammad SAW dah wafat. Waktu pemerintahan Umar, Suraqah masih hidup. Dan dia ikut tentera Islam untuk nak menakluki negeri Farsi. Nak rampas waktu itulah nak kiranya nak takluk negara Farsi. Dan waktu itulah antara barang yang berjaya diambil oleh orang Islam ialah termasuklah mahkota dan gelang Raja Parsi. Jadi waktu itu Saidina Umar teringat kata-kata Nabi. Sebab lepas penghijrahan Nabi ni kan Nabi ada cerita kan. Sebab itulah berlaku banyak riwayat. Sebab bila Nabi sampai ke Madinah, waktu Nabi cerita, Nabi akan sampai macam kita lah, kita sembang-sembang, kita mesti cerita, oh tadi berlaku macam ni. Ada orang ni dengar macam ni, sampai ke orang lain macam ni. Sampai ke orang lain macam ni. Begitulah juga dalam kisah ni. Sebab tu lah kata satu riwayat kata macam ni, ya anak-anak. Satu riwayat kata macam ni. Sebab Nabi cerita lepas tu orang ni dengar catat macam ni, orang ni dengar dari sudut pendengarannya begitu. Boleh jadi Saidina Umar teringat cerita Nabi pernah janji kepada Suraqah, kata nanti satu masa nanti kamu akan dipakaikan emas nanti ni. Jadi waktu inilah Khalifah Umar terus panggil Suraqah. Dia beritahu, wahai Suraqah, ceritakan kepada semua apa yang Nabi dah janjikan kepada kamu. Suraqah pun ceritakan kepada semua yang Nabi pernah cerita waktu dulu, waktu dia kejar Nabi dengan kuda, Nabi pernah cakapkan. Dan waktu tu Suraqah kata, aku tak terbayang pun yang tentera Islam boleh nak menguasai kerajaan Farsi. Jadi waktu itulah, ya Allah, gembiranya lah Suraqah dapat pakai mahkota satu kerajaan besar. Diumpamakan, orang kata besarnya kerajaan Rom Parsi ni, apa umpamanya? Umpama macam dapat tawan Amerika syarikat. Bagaimana satu tentera Islam, kita orang Islam ni pegang Amerika syarikat. Begitulah diumpamakan, begitulah ustaz ramai umpamakan begitu. Kalau dengar ceramah ustaz ramai yang cakap, kita nak bayang besar mana, macam mana kata kekuatan untuk nak menakluk Raja Farsi ni bagaimana. Jadi diumpamakan macam kita sekarang kerajaan Islam, kita nak tawan Amerika Syarikat. Begitulah. Jadi waktu zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, tentera Islam berjaya takluk negeri Farsi. Dan waktu itulah kata-kata Nabi pada ketika Suraqah mengejar Nabi ni nyata terjadi. Itulah adalah mukjizat Nabi lah. Tak berlaku lagi tapi Nabi dah sampaikan. Nabi dah sampaikan, Nabi dah cakap dah waktu tu. Jadi ini adalah mukjizat Nabi. Apa lagi mukjizat Nabi yang kedua? Kita tadi kan bab 9 ada 2 mukjizat Nabi. Itu adalah mukjizat Nabi. Nabi dah cakap satu benda yang tak sampai lagi masanya, Nabi dah cakapkan dan benda tu berlaku. Yang kedua mukjizat Nabi adalah ketika mana kepada keluarga Abu Ma'bad. Apa yang berlaku? Setelah selesai dah urusan dengan Suraqah pun dah pulang ke perkampungan. Nabi pun teruskan lagi perjalanan bersama dengan Abu Bakar, bersama dengan Amir bin Furaiha, bersama dengan Abdullah bin Uraiqiq. Terus perjalanan sehinggalah sampailah satu perkemahan. Perkemahan ni kepunyaan suku Khuza'ah. Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad. Macam kemah-kemah lah. Dan mereka ni adalah daripada orang Badawi. Orang Badawi Arab, mereka ni suka berpindah randah. Jadi mereka buat kemah-kemah macam apa kemah. Kita bayangkan kemah-kemah ni lah orang yang suka pindah-pindah kan. Jadi waktu Nabi sampai ni, Abu Ma'bad, maksudnya suami dia, lelaki yang dekat rumah tu tak ada. Sebab dia bawa kambing dia, bawa keluarlah daripada tempat tu. Bawa keluar kambing dia untuk pergi ke padang rumput untuk bagi makan kambing, dan juga ada menguruskan beberapa urusan yang lain. Jadi waktu tu Ummu Ma'bad je ada. Jadi Nabi Muhammad SAW sampai je ke perkemahan tu, Nabi Muhammad SAW cakaplah, tanyalah, ada tak apa-apa yang boleh kami beli untuk makan? Macam contohnya macam daging ke kurma ke apa. Waktu tu Ummu Ma'bad cakap tak ada apa-apa kat sini, tak ada apa-apa nak bagi makan. Nak jual tak ada apa-apa. Nabi nak beli kan. Dia kata tak ada apa-apa pun nak boleh jual kan. Jadi waktu tu Nabi Muhammad SAW nampak ada seekor kambing yang kurus diikat di tepi kemah tu. Dan kambing ni tak ikut serta sebabnya dia selalu ketinggalan. Dah kurus, sakit, tak sihat. Jadi dia, kalau kami-kami lain jalan, dia selalu ketinggalan. Jadi dah tak sihat, mereka pun ikat dekat kemah tu. Jadi Nabi tanya, kambing ni kami siapa ni Ummu Ma'bad? Setelah mereka dah berkenalan kan. Jadi Ummu Ma'bad jawab, kambing tu dah tertinggal, kami lain jalan cepat sangat, dia tak sihat, jadi kami ikat. Jadi waktu tu Ummu Ma'bad ni
tengok Nabi Muhammad SAW, itulah kata Nabi Muhammad SAW ni rupa parasnya sangat menarik perhatian. Sangat menarik perhatian sebab wajah Nabi ni sangat indah, sangat bersih. Masya Allah, macam mana cakap, kiranya orang yang melihat tu memang akan jatuh hati. Jadi Muhammad ni macam perhati je setiap apa yang Nabi Muhammad SAW buat. Dan apa Nabi Muhammad SAW buat, yang bersama dengan rombongan Nabi ni, taat je. Ikut je apa Nabi Muhammad SAW buat. Jadi Nabi beritahu, tanyalah kat Ummu Ma'bad ni, wahai Ummu Ma'bad, boleh tak saya nak perah susu kambing tu? Susu kambing yang kurus ni. Okey, apa Ummu Ma'bad jawab? Kata, silakanlah tuan. Sekiranya ada susu dia, perahlah. Okey. Jadi kemudian Nabi pun pergi ke kambing tu, kemudian yang dah kuih kering, tak sihat apa semua tu, Nabi pun usap puting susu kambing tu. Kemudian Nabi pun baca bismillahirrahmanirrahim dan Nabi berdoa. Nabi mohon kepada Allah supaya keluarkan susunya tu. Tengok, Nabi Muhammad SAW pun tetap berdoa. Nabi nak minta sesuatu pun Nabi tetap berdoa. Lagilah kita, hamba Allah yang tidak ada apa-apa, yang banyak dosa ni, kita nak minta, lagilah tetap berdoa. Nabi kekasih Allah pun nak minta doa juga dengan Allah. Jadi waktu tu tiba-tiba kambing tu macam rentangkan kaki dia. Macam minta, seolah-olahnya minta macam perahlah susu dia. Penuh kantung susu dia dengan susu lah. Jadi waktu tu Nabi pun minta dekat Ummu Ma'bad mangkuk. Minta mangkuk nak perah susunya. Jadi Ummu Ma'bad pun berikan bekas. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun perah susu, berikan kepada Sayyidina Abu Bakar minum. Sayyidina Abu Bakar pun minum. Okey, perah lagi Nabi Muhammad SAW berikan kepada Amir bin Furaihah. Perah lagi berikan kepada Abdullah bin Uraiqi. Perah lagi Nabi Muhammad SAW pun minum. Nabi perah lagi berikan kepada Ummu Ma'bad pula untuk minum. Okey, jadi dah selesai semua tu, Nabi pun minta balik bekas. Nabi kata, nak perah, kata akhir dia perah lagi. Dan dia kata kat Ummu Ma'bad, wahai Ummu Ma'bad, sekejap suami kamu pulang, okey, Abu Ma'bad pulang, berilah susu ni kepada suami kamu. Jadi setelah Nabi pergi, Nabi dan rombongan dia pergi, barulah sampai waktu itu, sampailah kiranya suami dia balik. Okey, tak dan jumpa Abu Ma'bad, suami dia tak dan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suami dia pun masuk rumah, dah tambat kambing apa semua. Jadi lepas dia masuk rumah semua, Ummu Ma'bad pun berikanlah susu kambing yang diperah oleh Nabi tadi. Okey, dah dia beri kepada Nabi. Kepada Abu Ma'bad. Terkejut suami dia. Dari mana kamu dapat susu kambing ni? Okay, dari mana kamu dapat susu kambing ni? Kesedangkan dekat rumah kita tak ada kambing. Yang ada kambing kat luar tu pun kurus. Dah lah kurus. Tak hamil pula tu. Tak bersalin pula, tak mengandung pun. Macam mana datang susu ni? Abu Ma'bad pelik. Jadi waktu itulah Ummu Ma'bad ceritakan, tadi ada seorang pemuda datang, ada seorang lelaki datang bersama dengan rombongannya, dan dia ceritalah lelaki ni wajah menarik dan orang yang bersama dengan pengikutnya tu sangat taat kepada dia apa semua cerita. Okay, bila lihat wajah tu sangat kira menarik apa semua. Waktu ni Abu Ma'bad tu dia kata apa dekat isteri dia, kata dialah lelaki Quraisy yang dicari oleh orang Mekah. Kan? Dan dia kata inilah yang dia sebenarnya dia ada membawa sesuatu ni, lelaki ni. Dia cakap yang tu. Dan sekiranya lah kita berjumpa dengan dia, aku nak ikut dia. Dia kata apa? Aku ingin melihat orang Quraisy ni sedang kejar ni. Aku nak sangat lihat dia ni. Tapi aku tak dapat jumpa hari ni. Dan sekiranya aku jumpa dia, aku akan jadi pendamping dia. Dan aku akan lakukan ni sehinggalah bila-bila kiranya nak mengabdikan diri kepada Nabi. Apabila berkesempatan nanti. Abu Ma'bad cakap macam tu. Dan mereka ni adalah orang Badui yang suka berpindah randah. Dan diriwayatkan bahawa Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad akhirnya berpindahlah ke Madinah. Dan mereka terus menjadi seorang Islam yang baik. Mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik di Madinah. Okay. Jadi itulah adalah mukjizat yang berlaku ketika mana Nabi melakukan penghijrahan ke Madinah. Maksudnya kita kata tak logik akal lah. Kambing yang kurus tiba-tiba boleh mengeluarkan susu yang banyak. Boleh diminum 5 orang. 4 orang rombongan, suami isteri 6 orang. Kan? Sehingga kenyang pula tu. Itu adalah mukjizat yang Allah kurniakan sepanjang perjalanan mereka menuju ke Madinah. Okay, jadi setelah selesai semua tu, Nabi pun teruskan perjalanan. Nabi bertemu dengan rombongan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam waktu tu baru pulang berniaga daripada negeri Syam. Zubair bin Awam dah habis berniaga kat negeri Syam. Dia nak pulang ke Mekah dan dibawa bersamanya barang-barang yang dibeli daripada negeri Syam untuk dibawa berniaga pula ke Mekah. Begitu mereka bawa barang-barang sini, bawa ke sana untuk berniaga. Dah habis, bawa pula barang di sana,
pulang ke Mekah jual pula macam tu. Jadi waktu tu bawa banyaklah, termasuklah pakaian. Jadi waktu ini Az-Zubair bin Awam lihat Nabi Muhammad SAW bajunya dah penuh debu, dah kotor. Yalah, sepanjang perjalanan tadi kan dah kotor. Dan dilihat pula Sayyidina Abu Bakar baju dah koyak. Ingat tak sebelum ni kisah di Gua Thur, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar koyak kan bajunya tu untuk nak lap Gua Thur. Jadi Zubair lihat pakaian Nabi Muhammad SAW lusuh, dilihat Abu Bakar koyak, berdebu, kotor. Jadi dia berikan pakaian baru kepada Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Dia berikan pakaian yang sama warna putih. Zubair berikan pakaian yang sama warna, iaitu warna putih. Dalam kitab ni tak ceritalah pula sama ada Zubair ni beri atau tidak pakaian kepada Abdullah dengan Amir bin Furaihah yang bersama tadi kan. Tak cerita. Wallahu a'lam. Dikatakan mungkinlah itu macam contoh sampingan lah kan. Yang lebih penting ialah cerita Nabi dengan Abu Bakar dan Abu Bakar. Sedangkan mereka berdua ni macam cerita, orang kata apa, tak didetailkan. Mungkin diberikanlah pakaian juga untuk dua orang yang turut serta dalam perjalanan ke Madinah ni. Jadi setelah itu Nabi teruskan perjalanan lagi. Nabi bertemu dengan satu rombongan daripada Bani suku Aslam. Di mana kumpulan ini diketuai oleh Buraidah bin Hasib Al-Aslami daripada kaum Aslam. Jadi mereka ni asalnya mereka nak tangkap Nabi juga kan, sebab mereka nak dapatkan tawaran 100 ekor unta tu. Dan bersama dengan rombongan ini adalah lebih kurang 70 orang, ramai 70 orang. Jadi waktu tu bila mereka sampai dan satu tempat, berdialog, mereka berdialog, bersembang dengan Nabi Muhammad SAW, berdialog sehingga akhirnya mereka semua memeluk agama Islam. Tak jadi nak tangkap Nabi, akhirnya memeluk Islam. Yang tadi Suraqah tak masuk Islam lagi. Ketika lepas perang Hunain baru masuk. Tapi rombongan ni mereka terus memeluk agama Islam. Jadi ketika penulis kitab menyatakan bahawa satu perkara yang perlu disebut ialah ketika Nabi dan rombongannya dalam perjalanan nak berhijrah ni dekat Madinah. Nabi dengan rombongan ni nak pergi ke Madinah kan. Dalam perjalanan tu di Madinah, salah seorang sahabat Nabi, yang termasuk yang pernah pergi dalam Bai'atul Aqabah, dalam perjanjian Aqabah dulu, dan 12 orang tu bernama Al-Barra bin Ma'rur meninggal dunia. Al-Barra bin Ma'rur ni sebelum ni dah pernah sebutkan nama dia. Dia pernah terlibat dalam Bai'atul Aqabah, perjanjian di Bukit Aqabah sebelum ni, dalam 12 orang itu. Jadi ketika Nabi perjalanan ni, Al-Barra bin Ma'rur ni meninggal dunia di Madinah. Jadi ketika dia meninggal dunia, dia dah wasiatkan bahawa hendaklah jenazah tu dikebumikan menghadap ke arah ke Kaabah dekat Mekah. Kan mereka kat Madinah. Jadi dia diwasiatkan bahawa hendaklah diletakkan tubuh kakinya tu, dia mestilah menghadap ke arah Kaabah dekat Mekah. Jadi setelah Nabi pun kita akan dengar minggu depan Nabi dah sampai ke Madinah, Nabi pun teruslah solat jenazah kepada Al-Barra bin Ma'rur ni di kubur Al-Barra ni. Nanti akan datang Nabi sampai. Setelah Nabi sampai, Nabi ada melakukan solat jenazah di atas kubur Al-Barra bin Ma'rur. Ada salah seorang terlibat dalam perjanjian Bai'atul Aqabah. Itulah adalah tanda sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap salah seorang sahabat baginda. Jadi asalnya Al-Barra ni menunggu kedatangan Nabi ke Madinah, tetapi tak sempat nak menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi minggu depan kita akan sambung bab yang ke-50. Minggu depan kita akan sambung bab yang ke-50, iaitu Nabi disambut dekat Madinah. Nabi disambut dekat Madinah. Bagaimana kita nak tahu minggu depan? Iaitu pada hari Khamis. Minggu depan hari Khamis nuzul Quran. Ada beberapa negeri yang cuti. Termasuklah Pulau Pinang. Kita cuti minggu depan hari Khamis nuzul Quran. Jadi minggu depan insya-Allah pukul 5 petang kita akan sambung kembali bab Nabi berhijrah Nabi sampai ke Madinah. Minggu depan maksudnya Nabi dah sampai ke Madinah. Ni nak sampai dah ni. Cerita hari ni nak sampai dah. Jadi kita sambung yang mana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi insya-Allah selepas ini boleh share lagi ya, supaya lebih ramai yang mengetahui sirah kita pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, macam biasa kita berdoa ramai-ramai, kita doa aminkan ramai-ramai. Mana tahu daripada di kalangan kita ada wali-wali orang soleh yang mana doa mereka Allah makbulkan. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
Ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala daripada apa yang kami pelajari petang ini, daripada apa kami fahami, daripada apa yang kami dengari pada petang ini ke hadrat penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan ke hadrat nenek moyang baginda dan para saudara baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan ke hadrat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu, ahli sufi serta sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi minggu depan. Kita sambut lagi minggu depan nuzul Quran, dan sambil itu kita akan teruskan sirah Nabi. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Baik, terima kasih yang bersama di Facebook. Zazan Nur Akmal, Zazan Siti Nasyahidah, Zazan Ju. Okey, baik, terima kasih. Amin. Amin ya. Amin. Moga Allah makbulkan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.